Okay, let's go. Apa itu permainan petang? Petang adalah sejenis sukan yang menggunakan bol atau bola yang diperbuat daripada logam dan dimainkan mengikut peraturan-peraturan tertentu. Bola akan dibaling mengikut cara-caranya untuk menghampiri sasaran yang serupa sebiji guli bagi membolehkan pemain mendapatkan mata permainan. Mata penamat bagi permainan petang adalah 13 mata. Permainan petang ini boleh dimainkan antara 3 pemain lawan 2 pemain atau 1 pemain lawan 1 pemain. Perkataan petang adalah gacukan daripada perkataan Perancis iaitu petang yang membawa maksud kedua-dua kaki terikat yang menggambarkan keadaan bila mana seseorang yang bermain petang tidak boleh mengangkat kaki semasa melakukan balingan. Sejarah permainan petang. Petang adalah sukan yang telah berkembang selama berabad-abad dan petang ini dimainkan dalam pelbagai cara dan gaya. Sejarah permainan petang dikesan kewujudannya semenjak tahun 9000 sebelum Masihi apabila satu set bola dan jak ditemui di makam orang-orang Mesir. Dipercayai berusia sekitar tahun 7000 sebelum Masihi. Pada zaman purba, sukan ini dimainkan oleh orang-orang Rom dan Greek. Dipercayai juga bahawa orang-orang Rom merupakan orang pertama yang membawa permainan petang ini ke Marseille, Perancis kira-kira 2600 tahun dahulu. Pada zaman pertengahan, permainan petang ini sangat popular sehingga ia dilarang dari dimainkan. Sewaktu perang, tentera Napoleon Bonaparte menggunakan peluru meriam sebagai bola permainan petang. Dikhabarkan juga bahawa Sir Francis Drake telah menamatkan permainan bola ini sebelum beliau bersiap-siap menewaskan bala tentera Sepanyol. Sejarah moden permainan petang ini bermula di Clotet, Perancis pada tahun 1910 apabila seorang lelaki cacat yang baru sembuh dari kemalangan sewaktu menyaksikan sukan ini telah mengambil salah satu bola tersebut dan membalingnya dengan tepat sekali pada kedudukan berdiri. Pada akhir dekad, petang ini juga dimainkan di Eropah Timur dan Asia seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Kemboja, Laos dan juga Jepun. International Petang Federation atau Federation International de Petang et Jeux Provinciaux telah ditubuhkan pada tahun 1958 di Marseille, Perancis. Persatuan ini mempunyai ahli seramai 600,000 ahli dari 52 buah negara. Kejohanan petang dunia yang pertama telah dianjurkan pada tahun 1959. Sukan petang diperkenalkan di negara Malaysia pada tahun 1987 oleh Kementerian Belia dan Sukan. Pada pertengahan tahun 1989, Yang Mulia Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz yang di-Pertua Angkasa telah memperkenalkan sukan ini kepada koperasi di Malaysia. Selepas beberapa bulan diperkenalkan, sukan petang ini telah dirasmikan sebagai salah satu acara sukan negara. Permainan petang ini telah diiktiraf oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai salah satu acara sukan baru. Sejak permainan petang ini telah dibawa masuk ke negara Malaysia, Angkasa telah memainkan peranan penting dalam memperkenalkan sukan petang ini. Terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan Angkasa dalam sukan petang ini, antaranya ialah: yang pertama, mengadakan demonstrasi permainan petang di seluruh negara dari semasa ke semasa. Yang kedua, mengadakan kursus khas permainan dan peraturan-peraturan petang. Kursus ini dibiayai penuh oleh Angkasa. Yang ketiga, menganjurkan kejohanan petang antara koperasi peringkat negeri
dan peringkat kebangsaan sempena perayaan Hari Koperasi Antarabangsa setiap tahun. Dan akhir sekali, mengambil bahagian dalam pertandingan petang antarabangsa. Untuk permainan petang ini, kita ada 6 jenis peralatan. Yang pertama adalah gelong. Ini adalah gelong. Okey. Gelong ni peralatan untuk sebagai penanda aras kepada pemain, di mana pemain perlu berdiri di dalam kawasan gelong ni sebelum membaling bola petang, iaitu bowl. Seterusnya, peralatan untuk pemain petang adalah bowl. Ini terdapat berbagai jenis jenama, saiz dan nombor siri. Peralatan seterusnya adalah bowl petang. Fungsinya adalah untuk menyimpan bola daripada rosak, calar dan sebagainya. Peralatan seterusnya adalah pita pengukur. Kita akan menggunakan pita pengukur untuk mengukur dan memastikan jarak antara bola jack dengan bola bowl. Seterusnya, kain bersih. Kain bersih ini digunakan untuk mengelap bola setiap kali selepas pusingan atau permainan ditamatkan. Peralatan seterusnya adalah bola jack. Bola jack terdapat dua jenis, iaitu bola jack plastik dan bola jack kayu. Fungsi bola jack adalah penentu bagi kiraan mata kedudukan bola bola. Komposisi permainan. Step dalam permainan petang. Permainan ini menggunakan bola yang dibuat daripada campuran logam yang disebut bowl dan sebiji bola kecil yang disebut sebagai jack yang diperbuat daripada kayu. Bowls berukuran 7.05 hingga 8 cm dan berat antara 650 hingga 800 gram. Target permainan: pelontar bola paling hampir dengan jack berbanding pasukan lawan. Komposisi pasukan. Permainan ini boleh dimainkan dengan 3 cara. Cara yang pertama, 3 pemain melawan 3 pemain. Setiap pemain menggunakan 2 biji bola. Cara yang kedua, double. 2 pemain melawan 2 pemain. Setiap pemain menggunakan 3 biji bola. Yang ketiga, seorang pemain melawan seorang pemain. Setiap pemain menggunakan 3 biji bola. Penentuan memulakan permainan. Yang pertama, permainan boleh dimulakan dengan melambung shilling untuk menentukan pemain atau pasukan yang akan melontar jack berukuran 25 hingga 35 mm, iaitu diameter. Yang kedua, sebagai contoh, pemain pasukan biru menang, lambungan shilling dan mereka akan memulakan permainan. Memulakan permainan. Pemain daripada pasukan biru akan melakar bulatan berukuran 35 hingga 50 cm diameter di dalam gelanggang. Pemain akan melontar jack dengan jarak 6 hingga 10 meter daripada bulatan itu. Semasa melontar jack atau bowls, kedua-dua kaki mesti berada di dalam bulatan tanpa mengangkat kedua-dua kaki sehingga bowls pemain menyentuh gelang. Lontaran bola pertama. Pasukan biru akan melontar bola pertama ke arah jack seberapa dekat yang boleh. Pemain pertama daripada pasukan merah pula masuk ke dalam bulatan untuk membuat lontaran bowls ke arah jack untuk cuba mengatasi pasukan lawan. Pointing. Pemain melontar bola secara pointing, sama ada rolls, half lob, high lob dan lob penuh, mengikut skill untuk mendekatkan bowls mereka dengan jack berbanding pihak lawan. Shooting. Kaedah memukul, shoot, bowl pihak lawan yang berada dekat jack supaya beredar jauh dari jack. Jika berjaya, sekiranya pasukan merah berjaya mengubah kedudukan, pasukan biru pula akan membuat lontaran. Jika tidak berjaya, pemain pasukan merah akan memainkan bola lagi sehingga kedudukan berubah dan selagi bola masih ada. Setelah habis bola untuk dimainkan, pasukan lawan pula mengambil tempat untuk menguntip seberapa banyak mata sehingga habis end. Teknik asas permainan petang. Yang pertama adalah cara pegangan bowl.
Bol diletakkan di tapak tangan seperti ditunjuk di raja pertama. Kemudian, genggam bol dengan kelima-lima jari seperti di gambar kedua dan ketiga dan keempat. Terdapat 3 jenis teknik pegangan bol. Yang pertama adalah teknik menggunakan 4 jari. Yang kedua pula ialah teknik menggunakan 5 jari tetapi ibu jari pada sisi hadapan. Yang ketiga pula teknik menggunakan 5 jari juga tetapi ibu jari pada sisi belakang. Seterusnya, jom kita melihat posisi semasa bermain petang. Terdapat 2 posisi semasa bermain petang. Yang pertama adalah berdiri. Jom kita melihat posisi kedua iaitu mencangkung. Seperti ditunjuk dalam gambar, pemain menggunakan teknik ini untuk membuat lontaran rolling. Terdapat 3 teknik kedudukan kaki semasa berdiri. Yang pertama adalah separuh kaki ke depan dan separuh kaki ke belakang. Yang teknik kedua adalah dua kaki pada kedudukan sama atau selari. Teknik ketiga pula, kedudukan kaki dibentuk V. Jom kita melihat tentang jenis balengan. Terdapat 2 jenis balengan iaitu pointing dan shooting. Dalam pointing, terdapat lagi 3 jenis teknik iaitu high lob, rolling dan half lob. Score sheet. Cara untuk menulis score sheet. Yang pertama, tuliskan peringkat yang dipertandingkan. Terusnya, tuliskan nombor atau nama gelanggang, tarikh perlawanan, masa permulaan dan pengakhiran perlawanan. Isikan nama pasukan atau nama pemain sekiranya bermain secara single. Rekodkan di tempat merekod mata dan end apabila setiap end berakhir untuk pasukan. Dan akhir sekali iaitu jumlah keseluruhan markah yang berjaya dipungut. Setelah perlawanan berakhir, tuliskan nama pasukan yang menang dan yang kalah, skor yang berjaya dipungut dan akhir sekali tanda tangan setiap pemain dan diakhiri dengan tanda tangan daripada umpire. 2 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain pentang yang baharu adalah yang pertama, cara menanda atau merekod keputusan setiap end yang salah. Yang kedua, tidak merekodkan markah atau poin yang diperoleh dalam kertas markah. Ini adalah cara untuk menanda atau merekod keputusan setiap end yang salah dan ini pula adalah cara menanda atau merekod keputusan setiap end yang betul. Undang-Undang Permainan Pentang. Peraturan Am, Artikel 1 Komposisi pasukan, Artikel 2A Syarat-syarat bola yang diluluskan, Artikel 2B Denda jika bola tidak memenuhi syarat,
Artikel 3, Jack yang diluluskan. Artikel 4, lesen. Artikel 1, komposisi pasukan. Permainan pentang ini adalah untuk bertiga, bergu dan perseorangan. Bertiga, 3 pemain melawan 3 pemain. Bergu, 2 pemain melawan 2 pemain. Perseorangan, 1 pemain melawan 1 pemain. Untuk bertiga, tiap-tiap pemain akan menggunakan 2 biji bola. Untuk bergu dan perseorangan, setiap pemain akan menggunakan 3 biji bola. Tiada versi lain selain daripada 3 kategori di atas dibenarkan untuk membentuk satu pasukan. Artikel 2A, kriteria bola yang diluluskan. Menggunakan bola yang diluluskan oleh Federation International Pentang FIPJP dan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, bola mestilah diperbuat daripada logam. Yang kedua, garis pusat bola mestilah antara 7.05 cm minimum hingga 8.0 cm maksimum. Yang ketiga, berat bola mestilah antara 650 gram minimum hingga 800 gram maksimum. Tanda pengeluar dan berat hendaklah tertera di atas bola dan sentiasa dapat dilihat dengan jelas. Yang keempat, bola sama sekali tidak boleh dibuat sebarang bentuk pengubahsuaian ke atasnya selepas pengeluarannya disahkan oleh pengeluar yang diberi kelulusan. Nama pemain, logo, akronim atau inisial boleh diukir di atasnya. Artikel 2B, denda jika bola tidak memenuhi syarat. Pemain yang didapati bersalah kerana tidak mematuhi peraturan di para IV akan dibatalkan daripada menyertai pertandingan dengan serta-merta bersekali dengan rakan atau rakan pasukannya. Jika didapati bola telah diubah suai atau ditempa semula, permit ataupun lesen pemain boleh digantung sehingga satu tempoh yang telah ditetapkan dalam kod disiplin, bersekali dengan denda yang dikenakan oleh Jawatankuasa Disiplin Persatuan Pentang. Jika bola yang diubah suai itu adalah bola pinjaman dan pemiliknya telah dikenal pasti, pemilik bola itu boleh dikenakan tindakan yang serupa. Jika bola itu tidak diubah suai tetapi berubah dari bentuk asalnya kerana terlalu lama usianya atau berubah bentuk asalnya akibat proses pengeluaran, tidak lulus pemeriksaan atau tidak mematuhi mana-mana syarat seperti di atas, pemain boleh menukarkan bola tersebut. Pemain juga perlu menukarkan keseluruhan set bola. Sebarang bantahan mengenai peraturan pertama, kedua dan ketiga di atas hanya boleh diterima sebelum perlawanan bermula. Setiap pemain perlu memastikan bola mereka dan bola pihak lawan mematuhi syarat-syarat berkenaan sebelum perlawanan bermula. Bantahan berkaitan peraturan keempat boleh dibuat bila-bila masa ketika perlawanan sehingga N yang kedua. Namun, pada atau selepas N ketiga, jika didapati bantahan terhadap bola pihak lawan adalah tidak berasas, pemain berkenaan atau pasukannya akan didenda 3 mata dan mata tersebut akan ditambah kepada jumlah pungutan mata pihak lawan. Pengadil atau juri boleh pada bila-bila masa ketika perlawanan memeriksa bola mana-mana pemain. Artikel 3, cek yang diluluskan. Yang pertama, cek cockness adalah sejenis bola yang diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik, mempunyai tanda pengeluar dan diperakui oleh Federation International Pentang iaitu FIPJP bahawa bahan itu boleh dan selamat digunakan serta sesuai dan memenuhi segala spesifikasi. Yang kedua, garis pusatnya mestilah antara 25mm iaitu minimum hingga 35mm iaitu maksimum. Yang ketiga, jack boleh diwarnakan dengan apa-apa warna yang memudahkannya untuk dilihat. Artikel keempat iaitu lesen. Lesen hendaklah mematuhi peraturan pentadbiran Federation International Pentang FIPJP. Khasnya hendaklah menunjukkan gambar ahli yang terbaru, dicop dan ditandatangani oleh ahli berkenaan. Yang kedua, sebelum perlawanan dimulakan, tiap-tiap pemain perlu menunjukkan permitnya. Pengadil dan pihak lawan juga boleh meminta pemain menunjukkan lesen masing-masing kecuali jika lesen-lesen tersebut disimpan oleh pihak pengunjung. Terdapat beberapa artikel lain yang merangkumi artikel dalam tata cara permainan, artikel dalam mata dan pengukuran dan artikel dalam disiplin. Seterusnya, saya akan membentangkan kebaikan yang diperolehi oleh petang.
Petang boleh dijadikan sebagai satu alternatif kepada beberapa kegiatan sukan yang terdapat di negara ini, sama ada yang sudah established dan yang baru muncul. Istimewanya, sukan ini ia dapat memenuhi konsep sukan untuk semua. Seseorang yang tidak dikurniakan kelebihan dari segi fizikal, kecergasan, stamina, konsentrasi dan kewangan boleh menceburuhi sukan ini. Selain itu, lelaki, wanita, kanak-kanak, remaja, dewasa dan mereka yang berumur boleh melibatkan diri dalam sukan ini. Mereka boleh bergabung dan bermain dalam satu pasukan tanpa memerlukan apa-apa advantage atau handicap. Faktor jantina dan fizikal juga bukan menjadi satu kelebihan kepada permainan ini. Terdapat beberapa kebaikan yang diperolehi oleh petang, terutamanya petang tidak memerlukan tempat tertentu untuk bermain. Ia di mana terdapat kawasan lapang seperti di halaman rumah, di tepi pantai, di tepi padang atau di taman permainan. Seseorang boleh menjalankan aktiviti permainan petang. Dengan lain masuk, keluasan gelanggang permainan senang dicari. Selain itu, petang amat mudah dipelajari, iaitu dengan memerhatikan dan mengkaji orang lain bermain dan mengetahui beberapa peraturan asas, seseorang itu mampu bermain petang. Ia tidak memerlukan pergerakan yang banyak atau yang vigorous kerana permainan dilakukan dalam gelanggang yang kecil berukuran 15 meter darab 4 meter minimum dan tiada had masa ditentukan untuk menghabiskan permainan ini. Di samping itu, dari segi kos, permainan petang adalah one-time investment. Ini kerana bau permainan petang hanya dibeli sekali dan selagi ianya tidak pecah atau hilang, ia boleh digunakan bertahun-tahun lamanya. Dalam permainan petang, pemain digalakkan berbincang sesama sendiri sebelum dan selepas melakukan sesuatu pergerakan. Tindakan ini dapat melahirkan semangat kerjasama, persefahaman, toleransi, sabar dan cekak apabila menghadapi pihak lawan. Yang ini telah menjadi salah satu kebaikan yang diperolehi oleh petang. Antara kebaikan seterusnya adalah permainan ini tidak memerlukan tenaga yang banyak dan kekuatan fizikal. Ini kerana gerakan-gerakan dalam permainan petang boleh disifatkan sebagai asas kepada latihan untuk sukan, di mana tenaga dikeluarkan secara beransur-ansur dari permulaan hingga tamat permainan seperti cara memanaskan badan. Ianya tidak memerlukan tenaga yang banyak dan kekuatan fizikal seperti kebanyakan sukan. Oleh itu, cara bermain petang adalah mengikut perkembangan fikiran dan kecekapan mental pemain.